Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Pertama sekali, saya lagi sekali ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan media yang sudi menghadirkan diri pada majlis yang tidak seberapanya pagi ini. Tidak berapa lama dulu, ada satu kejadian di London di mana ucapan Perdana Menteri telah diganggu ataupun hacker, kata orang putih, di O2 Arena di London. Dan rentetan daripada itu, kita telah mempelawa Mr. Hugh Wong Sin, orang yang mengaku dan dikenal pasti sebagai pengacau yang mengganggu ucapan Perdana Menteri tersebut untuk berdebat. Satu surat rasmi telah kita utuskan pada beliau tak berapa lama dulu, dan menggunakan perkataan-perkataan yang penuh tinggi nilai tamadunnya dengan penuh penghormatan. Malahan beliau telah menyatakan beliau telah menerima surat pelawaan tersebut. Beliau juga telah paparkan surat pelawaan tersebut di Facebook beliau, yang mana Facebook beliau adalah untuk paparan umum, free for all, it's not restricted. Yang kita tunggu jawapan, yang kita terima cacian. Beliau telah mencaci kita, khususnya mungkin saya, menggelar kita anjing. Dan yang saya paling sedih, beliau telah menamakan akhbar The Star sebagai anjing ataupun the lapdog. You know, you are here, The Star. They call you the lapdog. Ini bagi saya amat menyedihkan. Tetapi apa yang mengelirukan saya ialah beliau dalam posting-posting ataupun paparan-paparan, catatan-catatan Facebook beliau menyatakan bahawa beliau sudi untuk berdebat. Bukan hanya sudi, bersedia, willing and ready to debate. Tapi to the contrary, ataupun bersongsangan apa yang telah dinyatakan, beliau telah mengutuskan surat terbuka pula kepada saya melalui portal Malaysia Kini. Saya hargai surat tersebut, dan surat tersebut, mesej dia sangat pendek sebenarnya, iaitu beliau tidak sanggup dan tidak mahu berdebat ataupun menerima pelawaan saya ataupun kami untuk berdebat. Oleh yang demikian, kita hormat ketidaksanggupan beliau. Namun elok juga saya ingatkan pada kita semua, termasuk Mr. Hugh, bahawa kebebasan bersuara mempunyai had dan batasan. Kebebasan bersuara bukanlah sehingga kita boleh mengganggu, mencaci dan mencerca pemimpin. Malahan, jangan kita terlalu fanatik terhadap kebebasan bersuara sehingga kita menidakkan hak orang lain untuk bersuara. Dan saya fikir dan rakan-rakan, pelawaan dan ajakan kami untuk berdebat dengan beliau adalah satu tawaran yang amat bertamadun sesuai dengan prinsip demokrasi. Saya ada bukti mengatakan kebebasan bersuara tidak menakluki ataupun tidak membenarkan heckling ataupun mengganggu ucapan-ucapan. Kerana pada tahun 2006, Presiden China Hu Jintao diganggu ucapannya ketika melawat negara Amerika Syarikat 2006. Orang yang mengganggu tersebut telah ditahan di Amerika Syarikat, telah ditahan dan dituduh hadapi tuduhan misdemeanor dan boleh dipenjarakan sehingga 6 bulan ataupun $5,000. Itu adalah sebagai bukti bahawa perilaku heckling, perilaku mengganggu ucapan bukan
dalam parameter kebebasan bersuara. Akhir kata, kesimpulan yang saya boleh ibaratkan Mr. Hugh ataupun Encik Hugh adalah ibarat orang yang berkokok di luar gelanggang, tiba ke tengah, menyelusup bawah kelangkang. I describe Mr. Hugh as a man full of mouth and no trousers. All he uttered in his Facebooks are all utter gibberish statements. Gibberish. Malahan bak kata peribahasa Melayu, kalau boleh saya simpulkan, Encik Hugh adalah ibarat, aduhai tuan, rupanya tuan tidak seperti raja pahlawan. Jadi saya serahkan pada rakyat untuk menilai kejujuran, keikhlasan aktivis-aktivis macam ini yang enggan untuk menggunakan saluran demokrasi yang sah dan betul, tetapi memilih untuk berkokok di luar gelanggang. Saya serahkan pada rakyat untuk menilai, dan bagi kami hormati jawapan Mr. Hugh untuk tidak sanggup berdebat dengan kami. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih, dan saya ucapkan pada beliau juga ucapan selamat maju jaya. Saya terima kalau ada apa-apa soalan. Jangan susah-susah sangat. Sekiranya tempat tu jadi, siapa yang akan berdebat dengan Mr. Hugh tadi? Saya sebenarnya mewakili Pemuda UMNO, saya, dan kita buat satu tawaran yang berat sebelah kerana kita sanggup pergi ke tempat beliau, iaitu disadvantage pada kita. Dan sebenarnya apabila Encik Hugh telah menyatakan kesediaan dia pada Akhbar The Star untuk berdebat, kita telah mulakan proses yang lebih proaktif dengan mengenal pasti orang-orang yang boleh menjadi penganjur. Malahan saya juga terlintas di idea untuk, ataupun telah mula sebenarnya berinteraksi dengan sebuah pihak untuk dijadikan satu tempat sebagai venue ataupun tempat untuk majlis debat tersebut. Jadi kontrari to what he said, bertentangan dengan apa yang dia cakap pada media dan pada Facebook beliau. Jadi kita terimalah ketidaksanggupan beliau tu. Saya kurang arif, dan kita yakin dia seorang yang berintelektual tinggi, kerana masakan beliau boleh bermastautin di England. Jadi kita yakin dia seorang yang berilmu, bertamadun tinggi sepatutnya, dan kita banggalah ada rakyat Malaysia yang mempunyai talent dan keupayaan sehingga boleh bekerja dan bermastautin di England. Kita tak ada hak langsung untuk menyekat apa-apa juga yang disebut. Malahan gelaran-gelaran yang diberi kepada saya dan rakan-rakan tu kita redha, kita terima, tak ada masalah. Cuma saya sedih kerana dia menggelarkan akhbar sebagai lapdog ataupun anjing. Itu saya ingat ada sedikit keterlaluan. Dan seperti semua yang kita maklum, Facebook, kalau you open your domain ataupun you umumkan paparannya, is a public domain. Is public domain, and you got to face the consequences. Sekiranya kalau ada orang nak ambil apa-apa tindakan lah. Jadi saya yakin dia penuh tanggungjawab dan boleh bertanggungjawab apa yang dia cakap. Saya kategorikan dia sebagai seorang yang lemah jiwa, mempunyai jiwa yang lemah. Dalam bahasa orang putih, saya kategorikan dia sebagai a person who lacks courage. I was just trying to emphasize the fact that it's a little bit inappropriate to be calling the Star as lapdog. Saya ingat dah tertutup lah, sebabnya ini personal specific challenge kan, satu tawaran dan pelawaan khas khusus buat dia. Sebabnya saya dah sebut dulu dalam PC-PC yang dulu. Apa sebabnya? Kerana dia yang paling bersemangat mengganggu Perdana Menteri. Dan kalau kita tengok balik, jumlah dia 3 orang je banding dengan 1,000. So kalau kita buat satu analisa, so 3 daripada 1,000 orang sangat minoriti tu. Macam mana? Saya nak dia berdebat dengan saya, tak mahu orang lain.
Sebab saya nampak mungkin to give the benefit of the doubt kata orang putih, mungkin dia nak cari ruang untuk mengutarakan hujah-hujah dia. Mungkin dia nak cari peluang yang besar, platform yang besar untuk dia kritik ataupun bagi idea-idea yang kritikal untuk negara. Tapi dia tolak platform tu. Jadi saya fikir dia sendiri tak nak dan tak sanggup nak berdebat. Jadi saya fikir kita takkan ulangi tawaran tu lah. So kalau Datuk, kalau macam tiba-tiba dia ni tiba-tiba nak debat, Datuk, dia yang propose Datuk nak debat, debate, so macam mana Datuk terima? Ustaz, saya ingat enough is enough. Enough. 7 days dulu. 7 days. Kita dia kata dekat media boleh. Lepas tu tak mau pula. Jadi enough is enough. 7 days. For an intelligent man like him, I think 7 days is quite sufficient. Itu saya beranggapan mungkin rakan-rakan beliau, kerana ini daripada mata kasar saya dalam YouTube ya, dan daripada informasi-informasi kita di sana, sebab kita ada banyak wakil Kelab UMNO di sana. Jadi kita pilih dia sebab dia yang paling bersemangat. Dan dia mengaku dalam nota-nota Facebook dia mengaku malahan dia bukan hanya mengaku, dia berbangga dengan kelakuan heckling dia tu. Dan bagi dia tak salah. UMNO through their lapdog, The Star, challenge me to have a debate with them. They said a letter of challenge will be handed and I have to respond in 7 days. I told them I'm ready now. Tarikh bila tu? Tarikh 18 Mei. 18 Mei. Tok sini. Dia tarik diri dia. Tarik diri ada surat kepada Malaysia Kini yang dipost. Jumaat lepas ya? Bukan Jumaat lepas. Jumaat lepas betul. Malaysia Kini lah, kalau Malaysia Kini is here to air this. Had Malaysia Kini tak paparkan ni, we wouldn't know. Because what we did, kita minta address dia untuk hantar post, tapi dia tak bagi. Fine, security reason maybe. So kita hantar email melalui Presiden Kelab UMNO London, hantar email surat saya tu kepada Mr. Hugh Wong Sin. Kemudian kita dah hantar email, dia terima, dia acknowledge, dia terima, dia ambil pula surat tu, dia papar dalam dia punya Facebook. Okay, so yang pihak Datuk request untuk debate kan bila tarikh? Oh no, dalam surat saya kata tu, dalam masa 7 hari kita nak dia respon. Kalau dia respon, kita bincangkan dia punya model, dia punya struktur, dia punya tata kelola debat, bentuk dia, dan juga moderator, penganjur dan sebagainya. Jadi it's a very civil invitation. So he must respond first. Then after he respond, we work out on a date agreeable by both side. Lepas tu kita tetapkan semua tata kelola macam mana kita nak buat debat. Surat tu dikeluarkan kita sampai dia ke? Surat tu dikeluarkan tak silap saya pada hari Sabtu atau Minggu. I'm very sorry, saya tak berapa ingat. Sebab hari Jumaat kita hantar pada representatif kita di London, Kelab UMNO 18 Mei lah. 18 Mei tu kita hantar melalui email kepada scan email kepada Kelab UMNO London, dan kita amanahkan Kelab UMNO London supaya jumpa dengan Mr. Hugh ataupun kita postkan surat itu pada Mr. Hugh sebagai bukti registered post Tapi beliau enggan untuk beri address. Jadi dia suruh email aja. Jadi kita email lah. Kita email dan dia terima. That's good enough. That's very good enough. Bukan China, dekat Amerika. Negara yang konon-kononnya adalah pejuang demokrasi liberal. Di Amerika, Presiden Hu Jintao mengadakan lawatan ke Amerika dan ada orang hacker ataupun mengganggu ucapan Presiden Hu Jintao. Dan orang tersebut telah ditahan, bukan hanya ditahan, didakwa atas kesalahan misdemeanor of willfully intimidating, yang boleh dikenakan kesalahan ataupun hukuman 6 bulan penjara dan $5,000 fine. Maknanya saya bukan nak bercadang pada kerajaan. We are getting very liberal and we are getting very open and transparent. My point is, even kebebasan bersuara ada had di Amerika Syarikat. Heckling is definitely not the way. Dan dia kata heckling tu tak ada masalah.
Saya rasa dia ada masalah besar. Bukan hanya dia menjadi satu kebiadaban, tetapi juga menjadi satu kesalahan jenayah rupanya di Amerika Syarikat.